Adalah sebilangan anak papa kata, semalam saya terciduk dengan Zul Yahya. Saya telah disekolahkan, saya telah ditarbiahkan, walaupun telah terciduk macam-macam lagi. Betul ke masalahnya? Tak apa, tak apa, tak apa. Kita cerita panjang pasal benda ni, tapi apa-apa, kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Semalam, macam mana yang anda tahu, saya telah pergi berjumpa dengan Zul Yahya untuk, macam mana saya katakan, saya nak dapatkan pencerahan. Kenapa dia jadi macam tu dan macam-macam lagi lah perkara, dan mungkin juga untuk bertukar-tukar pandangan tentang perkara-perkara yang berbangkit. Dalam apa sahaja video saya ke, kenyataan saya ke apa-apa ke, saya tidak pernah kata yang saya pergi sana hendak berdebat dengan Zul dan nak cari siapa menang, siapa kalah. Tak kisahlah kalau ada anak papa kata saya kalah ke, tak kisahlah kalau ada orang yang mengikuti saya kata saya menang ke, benda itu bukan yang paling utama bagi saya. Yang paling utama je ialah saya nak ziarah Zul, nak tahu apa cerita, dan mungkin saya boleh memberikan pandangan saya, tengok keadaan macam mana. Tapi itulah, ada sesetengah pihak masih lagi beranggapan pentingnya menang atau kalah kan, sebab bagi mereka semuanya adalah menang dan kalah. Dia tak ada timbul isu macam nak berbincang ke apa-apa ke, tak ada. Tapi tak apa, tak ada masalah. Kalau anak papa ni dia nak kata Zul menang, katalah, tak ada masalah pun. Saya tak heran pun nak kata saya tercirit ke apa-apa ke. By all means, silakan. Itu hak anda. Sebab memanglah takkanlah anak papa nak kata saya menang kot. Itu memang kelakar lah kan. Tapi hakikatnya saya sendiri tahu ramai yang menonton kan. Ada pemerhati pun di sana mengatakan bahawa benda ini stalemate. Benda ini tidak ada apa-apa conclusion. Jadi tak boleh kata apalah, betul tak? Tapi sekadar untuk orang kata apa, menjelaskan beberapa perkara lah. Anak bapa kata saya tercirit ataupun terkesima ke, ataupun disekolahkan ke, ataupun terciduk ke, dia orang buat apa tahu? Dia orang crop video tu di bahagian Zul cakap panjang dan saya mendengar kan. Dia kata saya tercirit, saya terciduk, saya tak boleh jawab Zul Yahya. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau anda tengok video penuh benda tu kan, kalau anda tengok live malam, cara saya ialah bila orang tengah bercakap, saya diam. Saya tak akan balas, saya tak akan potong cakap dia sebab dia tengah berhujah. Tak beradab tau masalahnya. Kalau dia tengah berhujah, kita nak potong. Tak boleh macam tu. Ingat ni apa? Ingat ni Parlimen Malaysia ke? Ingat saya ni macam Sani Hamzan ke? Sani Hamzan ialah orang tengah bercakap, tarik balik. Speaker. Ini semua tipu, ini tak betul, tipu. Itu kod pada anggapan mereka yang tak terciduk, yang orang kata apa, menang dalam perdebatan. Sebab bila orang tengah berhujah, dia boleh potong, dia boleh kacau cakap dia. Padahal saya tak macam tu. Zul bercakap, saya diamlah, saya dengarlah apa masalahnya. Cumanya bab kata ramai orang, termasuklah pemerhati yang berada dekat tempat kejadian, Zul bercakap terlampau panjang. Dan bila saya nak cakap balik, ada ketikanya Zul potong cakap saya. Dan pada bahagian terakhir, which is tidak ada dalam live tetapi saya rekodkan, ada dalam video penuh saya, bahagian terakhir tu sebenarnya memang dah suntuk tau. Sebab dah dekat pukul 6 masa tu. Tapi bila Zul bercakap panjang, masa saya cuma tinggal lebih kurang dekat 10 minit, tengok-tengok saya nak bercakap pun Zul potong dia cakap saya. Dia kata, benda ni memang kita akan sampai ke sudah tak akan selesai. Macam mana? Sebab saya nak tegakkan hujah saya dengar cakap dia, saya nak tegakkan hujah saya tapi Zul tak bagi. Alasan, nanti tak selesai-selesai benda ni. Nak macam mana? Memang takkan selesai lah. Sebab naratif yang dibawa oleh Zul ialah, dia nak membawa satu mesej kasih sayang. Dia tak nak lagi orang politik ini caci-caci, maki-maki, keji-keji, fitnah-fitnah, semua tu. Dia tak nak semua tu lagi dah. Dan saya beritahu, saya setuju. Saya setuju. Nampak tak? Saya bukannya nak kata apa dia cakap tu tak betul. Saya cakap saya setuju. Tetapi dalam masa yang sama, adalah satu benda yang kurang tepat sekiranya kalau dia mahalakan serangan dia ataupun pencontoh untuk perkara itu kepada satu pihak saja. Sedangkan by fact lah, secara faktanya kita tahu semua pihak dalam politik Malaysia ini, baik pemimpin ataupun pengikut, semuanya bersalah dalam mengamalkan politik yang tak bagus. Kan? Kerana kata pemimpin PAS cakap kasar, lucah atas stage sebagainya, pemimpin Pakatan Harapan pun ada. Pemimpin Barisan Nasional pun ada. Bukan tak ada. Ada. Dulu sampai sekarang ada. Dan kemudian nak kata penyokong kurang hajar, penyokong caci maki sebagainya. Dia memanglah bila dia buat status hentam PAS, penyokong-penyokong PAS atau so-called penyokong PAS akan hentam dia. Saya pun buat video, buat status, penyokong Pakatan Harapan akan hentam saya. Perkataan lebih kurang sama. Nak cerita pasal body shaming. Dia kata sanitasi body shaming dan sebagainya. Fine. Saya kena body shaming macam mana? Pelat S saya ni. Saya buat video pasal tu dulu. Jeragat ni masalahnya kan sebab saya sunburn.
Sampai orang duk kutuk saya, kau cukur dulu lah, kau punya misai lah, engkau pergi betulkan kulit kau dulu, engkau lidah pendek tak cerita panjang. Body shaming. Tapi macam mana? Kan? Kita tak boleh nak halang orang cakap apa. Bila saya cakap kat Zul, apa yang patut kita buat ialah, kita tak payah pun nak ngaku semua pihak silap, tak payah ngaku pun semua pihak betul, kita just bawa mesej itu. Jadi macam Abid Liu tak sentuh apa-apa pun tentang parti politik, kita bawa mesej secara umum. Orang akan dengar. Tetapi Zul tak nak dengar. Zul tak nak mendengar yang side dia pun ada masalah. Tu masalah dia. Dan dia tetap nak beranggapan bahawa dia kena hentam PAS juga. Padahal benda tu tak adil. Semua pihak bersalah dalam hal ini, betul tak? Tapi itulah, bab kata ramai orang yang menonton video saya dan ramai juga yang bagi feedback dekat saya, Zul ini memang penyokong PMX. Jadi dia cuba nak acah-acah neutral, dia cuba nak acah-acah nak cerita pasal orang kata apa, membawa mesej kasih sayang secara neutral dan sebagainya, tapi hakikatnya dia berpihak. Tapi itu kata mereka. Saya pula kata tak apalah, itu pandangan masing-masing, tak ada masalah, dan saya cuba untuk bawa naratif seperti mana yang diminta oleh Zul. Tetapi malangnya bagi saya, Zul tidak kekal dalam naratif dia sendiri. Dia cuma kembali ke naratif dia itu bila saya membangkitkan kembali tentang kesilapan yang sama juga dilakukan oleh pihak yang dia tidak sentuh, Pakatan Harapan Barisan Nasional. Itu masalah dia. Yang paling penting macam inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Anda kena faham saya pergi ke sana bukan niat untuk menyekolahkan Zul Yahya, bukan niat untuk mentarbiahkan dia, bukan niat apa. Saya dah cakap daripada awal, saya cuma nak tahu apa masalah dia dan mungkin kita boleh bercerita. Mungkin saya boleh menjelaskan beberapa perkara dekat dia. Kalau dia nak terima. Kalau dia tak terima, tak boleh buat apalah, bukan kerja saya. Dan tak timbul isu siapa menang, siapa kalah bagi saya lah. Sebab bagi saya bila berlaku benda-benda macam ni, semua kalah sebenarnya. Sebab apa? Sebab tidak dapat merungkaikan satu kesimpulan masalah kat situ. Jadinya, macam saya katakan, saya tak kisah kalau anak bapa nak kata saya terciduk ke apa-apa ke semua ke. Sebab yang saya tahu, saya tidak terciduk, saya tidak terkesima, saya langsung tidak tercirit. Dan hakikat yang saya berani pergi ke Meru, berjumpa dengan Zul Yahya dekat tempat dia, itu pun dah membuktikan saya berani untuk berhadapan dengan sesiapa sahaja untuk membawa mesej-mesej yang sebenarnya dari pihak saya. Sedangkan anda semua, anak-anak papa yang duk kutuk-kutuk saya selama ini, yang lantang gila kutuk saya dekat sosmed, sampai kesudah saya cabar anda untuk jumpa dengan saya, berhadapan dengan saya, seorang pun tak sahut daripada dulu sampai sekarang. Siapa sebenarnya tak ada lato-lato sekarang? Ayo!